Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan pembelajaran kita tentang subtopik 7.3 iaitu kemagnetan. Okey, so apa yang kamu tahu tentang magnet? Magnet biasanya dia akan menarik, dia akan menarik objek-objek yang seperti besi kan. Okey. Jadi dalam bab ini kita akan tengok macam mana magnet boleh menarik bahan-bahan yang tertentu. Okay. Jadi kita tengok kemagnetan. Okay. So magnet ini, okay, magnet boleh wujud dalam keadaan semula jadi, okay, dalam bentuk batu magnet. Okay, namun magnet buatan manusia yang diperbuat daripada bahan seperti besi, keluli, kobalt dan juga nikel digunakan secara meluas dalam kehidupan harian. So ini adalah magnet. Okay, so yang color hitam-hitam ini adalah serbuk besi. Okay, serbuk besi. So magnet ini dia menarik serbuk besi dan mewujudkan, kalau kita tengok ni ada corak-corak ni. Okey, ini adalah medan magnet, corak medan magnet. Okey. Okey, kita tengok sifat-sifat magnet. Okey, yang pertama, okey, magnet dia menarik bahan magnet. Dia boleh menarik bahan magnet. Kalau kita tengok serbuk besi ni tertarik kepada magnet. So serbuk besi adalah salah satu bahan magnet. Okey, kemudian magnet dia berkutub. Okey, ada kutub utara dan juga kutub selatan. Kalau cikgu gunakan magnet bar, okey. Alright. So dia tulis dia akan utara selatan. Kutub dia. Dia ada dua, kutub utara, kutub selatan. Okey, kutub yang sama jenis menolak dan kutub yang berlainan jenis menarik. Contohnya, okey, kalau cikgu buat satu lagi magnet bar kat sini. Okey. Cikgu tulis utara. Okey, yang ni utara, yang ni selatan. Okey. So magnet bar, garis medan magnet, okey, adalah daripada utara ke selatan. Okey. Nampak arrow cikgu ni? Daripada utara ke selatan. Daripada utara ke selatan. Tapi bila kutub yang sama, dia tak akan wujud. Dia akan menolak. So, dia tak akan wujud medan magnet kat sini. Dia cuma kat sini je. Utara ke selatan. Okay, kalau contoh, kalau cikgu padam. Okay. Cikgu gantikan. Kat sini, dia terbalik. Selatan ni utara. So, dia tertarik. Utara tertarik kepada selatan. Begitu juga yang ni. Utara ke selatan. Okey, so dia akan tertarik. Kutub yang sama akan menolak, kutub yang berlainan akan menarik. Okey, akan menunjukkan arah utara ke selatan apabila digantung bebas. So kalau kita gantung bebas, nanti kita tengok buku proses skill. Okey, dia akan menunjukkan arah utara ke selatan. Okey. Tengok medan magnet. Okey. Apa dia medan magnet? Medan magnet ni adalah kawasan di sekitar magnet. Okey, kawasan yang sekitar magnet. Ni kawasan-kawasan yang sekitar dengan magnet. Okey, yang wujud kesan daya oleh magnet, dikenali sebagai medan magnet. Okey, jadi kawasan sekitar magnet yang wujud kesan daya. Kalau kita nampak ni ada garis-garis kat sini, so kawasan ini adalah kawasan medan magnet. Okay, kita tengok ciri-ciri garisan medan magnet. Okay. So, macam cikgu kata tadi, yang ni utara. Ni adalah kutub utara, U. Yang ni adalah kutub selatan. So, garis medan magnet dia akan arrow dia tu adalah daripada utara ke selatan. Kamu tengok yang ni arrow dia. Okay, daripada utara ke selatan. Sama juga yang ni, utara ke selatan. Pun sama dengan yang ni, utara ke selatan. So garis medan magnet ni dia tidak akan bertemu ataupun bersilang. Dia tak bertemu pun, dia tidak bersilang.
Okey, garis medan magnet dia akan mengarah daripada kutub utara ke kutub selatan. So, kutub utara ke kutub selatan. Okey, garis medan magnet lebih rapat antara satu sama lain di kawasan yang mempunyai medan magnet yang lebih kuat. Maksudnya, semakin dekat dengan kutub, garis medan magnet itu makin rapat. Maksudnya kat kawasan itu dia mempunyai medan magnet yang lebih kuat. Okey, kenapa arrow ni keluar? Sebab arah medan magnet adalah daripada utara ke selatan. So, utara ke selatan. So, utara ni dia keluarlah. Selatan dia akan masuk. Nampak arrow kat sini? Selatan dia masuk. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, medan magnet di antara dua kutub yang sama. Kutub yang sama akan menghasilkan satu titik kosong yang tidak mempunyai sebarang medan magnet. So, titik ini disebut sebagai titik neutral. So, kalau macam ni, ni kutub utara sama dengan kutub utara. Ni medan magnet bar. So, ditemukan kutub utara dengan kutub utara. Okey, didapati bahawa dia menolak kan? Kutub yang sama dia menolak. So, dia tak tertarik. So, bila dia tak tertarik, dia akan tinggalkan satu kawasan yang kosong. So, titik yang ini disebut sebagai apa dia? Titik neutral. Okey, neutral. Okey. Alright. So, kita tengok pula kepada elektromagnet. So, apa dia elektromagnet? Okey, elektromagnet adalah sejenis magnet yang mempunyai kesan magnet untuk sementara waktu apabila arus elektrik dialirkan melaluinya. So, dia jadi magnet apabila ada arus elektrik. Contohnya loceng elektrik adalah contoh alat yang menggunakan elektromagnet. Banyak lagi alat-alat yang lain yang menggunakan konsep elektromagnet. Contoh kalau macam pernah tengok tak kereta-kereta di tempat pembuangan maksudnya besi buruk biasanya dia ada crane. Dia ada crane yang macam mana nak lukis crane? Okey, crane. Dia crane kat sini dia macam bulat ini, dia akan jadi bersifat elektromagnet bila arus elektrik mengalir melaluinya. So, dia akan angkat kereta. Dia akan angkat kereta. Okey. So, crane ni akan angkat kereta. Ni crane lah ni. Okey, dia akan angkat kereta. Jadi, ni adalah salah satu contoh aplikasi selain daripada loceng elektrik. So, loceng elektrik dalam keadaan biasa dia tidak magnet. Tapi bila ada arus elektrik mengalir melaluinya, dia menjadi magnet. Tapi dalam masa untuk sementara waktu saja. Sementara maksudnya bila ada arus elektrik yang mengalir melaluinya. Sama juga dengan kalau cikgu, okey, ni pensel. Okey, contoh ni pensel. Okey, cikgu letakkan solenoid. Solenoid ni macam maksudnya dawai yang bergulung-gulung. Okey, lepas tu cikgu sambungkan dengan bateri. Okey, cikgu sambungkan dengan bateri. Okey, cikgu letakkan dengan klip kertas. Maksudnya bila cikgu on bateri, on lah switch ni, on switch. Okey, dapati bahawa klip kertas ini dia melekat pada dawai yang bergulung ni. Maksudnya ada elektromagnet. Okey. Kalau dalam keadaan biasa, maksudnya bila cikgu tutup switch, klip kertas tu dia tak melekat pun pada dawai ni. Tapi bila cikgu on switch, klip kertas ni dia boleh melekat pada dawai ni. So, menunjukkan bahawa ini adalah elektromagnet. Dia hasilkan dia mempunyai kesan magnet tapi untuk sementara waktu sahaja. Sementara waktu sahaja tu maksudnya apabila ada arus elektrik yang dialirkan. Okey, kita tengok corak medan magnet. Okey, corak medan magnet dia bergantung kepada bentuk konduktor yang digunakan. Konduktor tu adalah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. So, bentuk konduktor macam mana? So, dia corak medan magnet tu bergantung kepada bentuk konduktor tu. Contohnya, okey, garisan medan magnet yang dihasilkan oleh dawai lurus dan juga dawai gelung akan berbentuk bulatan sepusat. Okey, nanti kita tengok. Okey, garisan medan magnet lebih rapat di kawasan yang mempunyai medan magnet yang lebih kuat. Macam cikgu kata tadi lah. Bila garisan medan magnet ni dia akan rapat. Kedudukan dia akan jadi lebih rapat di kawasan yang mempunyai medan magnet yang lebih kuat.
Okey, kekuatan medan magnet berkurang apabila menjauhi pusat konduktor. So, kalau jauh, makin jauh, okey, kekuatan itu makin berkurang. Dan corak medan magnet yang terhasil tidak dipengaruhi oleh arah aliran arus yang melalui konduktor. So, dia tidak dipengaruhi oleh arah aliran arus. Okey. Kita teruskan dengan petua genggaman tangan kanan. Okey, kamu genggam tangan kanan kamu dan kamu buat sebiji macam dalam gambar ni. Okey. So, ibu jari kamu itu menunjukkan bahawa ianya adalah arah arus. Manakala, okey, kita punya lengkung grip kita ni, okey, menunjukkan arah medan magnet. Nampak? So, ibu jari kita menunjukkan arah arus. So, kita punya genggaman kita tu menunjukkan arah medan magnet. Okey. So, yang ni arah medan magnet ditentukan oleh arah arus elektrik. So, kalaulah arah arus elektrik terbalik, so kita kena tonggengkan tangan kita lah. So, bukan best lah, dia akan jadi tak best. Kita akan tonggengkan tangan kita. Okey. So, ibu jari itu akan menunjukkan arah arus. Okey, petua genggaman tangan kanan dapat menentukan arah medan magnet pada dawai lurus yang membawa arus. So, bila kita kalau arah arus ke atas, so kita punya ibu jari tu mesti ke atas lah. So, kita punya genggaman kita ni menunjukkan adalah arah medan magnet. Tapi kalau arus menunjukkan ke bawah, kita kena terbalikkan tangan kita, jadi tak best. Kalau yang ni best kan, jadi tak best. So, dia punya arah medan magnet tu terbaliklah dengan gambar ni. Faham Okey. Macam ni contohnya. Ni dawai lurus. Okey, dawai lurus. Dia punya arah. Nampak? Ni ada arah arus dia. Arah arus dia ke atas. So, bila dia ke atas, so kita punya grip kita, genggaman tangan kanan kita, ibu jari kita ni mesti kena ke atas. So, that's why dia punya arah medan magnet dia ke sini lah. Bergantung kepada kita punya grip tangan tu lah. Okay. So, arah arus dia ke ni. Nampak arrow dia ni. Okay. Macam mana pula dengan dawai gelung? Dawai gelung, okay, bila arah ni arah arus ke atas. So, kita punya tangan tu kena best lah. Okay. So, dia punya ni arah medan magnet dia ke sini lah. Tapi kalau arah arus dia terbalik, kita kena tak best, kita kena terbalikkan tangan kita. Okey, tonggengkan tangan kita belah kanan ni. Okey, jadi arah arus dia macam ni. Okey, sama juga. Ni solenoid. Yang ni lah yang cikgu kata tadi tu, bila kita letakkan dawai, kita kelilitkan pada pensel tadi tu. Dia nama dia sebagai solenoid. Okey. Jadi kita tengok pada arah arus. Arah arus, kalau dia terbalik, kita gunakan petua genggaman tangan kanan. So, terbalikkanlah, tonggengkan tangan kanan kita tu. Jadi, ibu jari ke bawah. So, dia punya arah medan magnet dia adalah yang atas ni. Kan? Okey. Kalau yang ni arus masuk, yang ni ibu jari ke atas. So, inilah dia punya arah medan magnet. Okey. Okey, kita tengok kekutuban solenoid. Okey. Ni solenoid So, solenoid. Okey. Kekutuban solenoid dapat ditentukan dengan memerhatikan arah aliran arus. So, kita guna petua genggaman tangan kanan. Arus yang mengalir mengikut lawan arah jam ialah kutub utara. Manakala arus yang mengalir mengikut arah jam ialah kutub selatan. So, bergantung kepada arah arus yang mengalir. So, kita guna petua genggaman tangan kanan untuk menentukan kekutuban solenoid ni. Okey, kita tengok aplikasi magnet dan elektromagnet dalam kehidupan harian. Okey. So, jarum kompas menggunakan magnet untuk menunjukkan arah kutub. Okey, kad kredit dengan kad debit. Dia ada jalur elektromagnet untuk menyimpan maklumat. So, ada jalur. Kemudian kunci bermagnet pada pintu menggunakan elektromagnet untuk mengunci pintu secara automatik. Ini biasa kalau kita pergi ke hotel. Okay, so itu sahajalah untuk kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.